Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya Asyafika binti Ismail. Okey, saya memilih tokoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai tokoh pilihan saya untuk saya kaji etika beliau. Okey, tapi antara sifat beliau yang sangat terkenal ataupun gelaran beliau yang terkenal adalah As-Siddiq, iaitu jujur dan membenarkan. Okey, nanti next slide kita akan bincang lebih lanjut lagi lah pasal tentang riwayat hidup, apa semua yang etika yang boleh diaplikasikan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada riwayat hidup Sayyidina Abu Bakar. Okey, first kali kita akan go by macam dia punya scope yang kita akan go through adalah zaman jahiliah dia, zaman dia memeluk Islam, beliau menjadi khalifah, sifat-sifat beliau, waktu kewafatan dan akhir sekali sumbangan beliau semasa menjadi khalifah. Okey, Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia merupakan pemimpin golongan As-Siddiqun dan sebaik-baik orang soleh selepas Nabi dan Rasul. Jadi sebelum Saidina Abu Bakar ni masuk Islam, beliau adalah seorang saudagar yang terkenal. So beliau pernah berdagang daripada Busra. Beliau pernah berdagang ke Busra dari negeri Syam untuk berniaga. Okey. Dan first kali beliau bermodalkan wang yang sangat besar, iaitu 40,000 dirham. Jadi nak kata sifat beliau ni daripada zaman jahiliah lagi, beliau adalah seorang yang dermawan dan disukai orang. Okey. Tapi kemudian bila dia masuk Islam, sifat dia yang jujur dan amanah tu seperti yang kita Rasulullah memanggil dia As-Siddiq yang membenarkan kan. Sebabnya macam nak cakap dia ni sangat orang percaya. Sebab apa? Dengan sifat jujur dan amanah dia ni. Okey. Beliau merupakan sahabat Rasulullah yang terawal masuk Islam. Dan beliau paling alim dan paling mulia daripada sudut kepribadian dia. Okey, lepas tu Rasulullah SAW bersabda tentang Abu Bakar, seandainya aku ingin mengambil seorang khalil, nescaya Abu Bakar adalah orangnya, akan tetapi ialah saudaraku dan sahabatku. Jadi daripada sini kita tahu yang betapa kalau boleh peranan Abu Bakar ni, kalau boleh dia nak guna semua tempat, sebabnya dia terlalu dari segi sifat dia pun dia terlalu mulia, alim dan sebagainya. Dan setelah itu Rasulullah bersabda lagi tentang Sayyidina Abu Bakar ni, teladanilah dua orang setelahku, iaitu Abu Bakar dan Umar Khattab. Jadi kita tahulah betapa macam Abu Bakar ni sangat digemari, macam tu, disukai lah, patut dijadikan contoh teladan pada kita. Okey, kita cerita sikit lah nama sebenar dia apa semua. So Sayyidina Abu Bakar ni first kali adalah merupakan khalifah pertama lah, yang 4 orang tu kan, dia khalifah pertama. Dan nama sebenar Abu Bakar ialah Abdullah Ibnu Uthman Abu Quhafah. Nama pada zaman jahiliah ialah Abu Ka'abah. Tapi ada sejarawan yang mengatakan bahawa nama dia Atik. Okey, tu secara ringkasnya. Seterusnya kita pergi kepada Abu Bakar yang dikenali sebagai As-Siddiq kerana sifatnya yang jujur dan membenarkan. Okey, kenapa dia digelar As-Siddiq? Sebabnya Abu Bakar selalu mengakui dan membenarkan Rasulullah saat beliau menjadi Nabi. Kiranya dia tak pernah meragui lah apa yang Nabi sampaikan. Dia adalah antara orang yang percaya dekat benda tu kan. Okey. Dan tempoh pemerintahan Sayyidina Abu Bakar khalifah, kiranya Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, tempoh dia selama 2 tahun, bermula tahun ke-11 Hijrah sehingga 13 Hijrah, 632 hingga 634 Masihi. Tapi nak kata betapa tempoh yang singkat ni, walaupun singkat tapi dia telah memberi banyak sumbangan kepada Islam dan digelar sebagai macam zaman paling, orang kata zaman kegemilangan Islam. Ada yang kata sebagai penyelamat umat Islam, kerana waktu tu beliau banyak menegakkan balik syariat Islam ni lah. Okay, jom kita tengok apa dia sumbangan Sayyidina Abu Bakar. Okey, sumbangan Sayyidina Abu Bakar semasa pemerintahan beliau ialah first kali beliau berjaya memerangi dan menghapuskan golongan murtad dan orang yang mengakui menjadi Nabi. Okey, jadi
kiranya lepas kewafatan Nabi ni ramailah yang kata dia pun dapat wahyu, dia pun merupakan utusan Allah, sedangkan tidak kan, sedangkan dah jelas bahawa Nabi adalah utusan Allah yang terakhir kan. Jadi gerakan-gerakan ridah yang tekanan ini merupakan gerakan murtad, iaitu berpaling dari Islam ke agama mereka semula. Antaranya yang mengaku menjadi Nabi ialah Musailamah Al-Kadzab. Kiranya Musailamah Al-Kadzab ni dia mengaku menjadi Nabi, dia mengaku dia dapat mimpi. Macam tu lah, kisah dia panjang tapi kita make it short, okay. Tapi apa orang kata, Khalid Al-Walid berjaya menumpaskan Musailamah dalam pertempuran. Okay. Selain itu Abu Bakar juga memerangi orang yang enggan membayar zakat. Kiranya Sayyidina Abu Bakar ni dia mengeluarkan ijtihad, iaitu siapa yang mengingkari zakat sama seperti menafikan rukun Islam. Jadi beliau sangat tegas dalam pemerintahan dia menjadi pemimpin tu. Kiranya beliau sangatlah tegas, dia sangat orang kata fikirlah tentang apa benda-benda yang masalah yang penting ni kan. Okay. Selain itu, apa lagi sumbangan beliau yang terbesar? Ialah beliau berjaya mengembangkan syiar agama Islam sehingga ke negara lain, iaitu Parsi dan Rom. Jadi dari sini kita tahu yang beliau berjaya mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar. Dan beliau juga berjaya membebaskan negeri-negeri yang berada di bawah cengkaman Rom dan Parsi. Jadi kiranya beliau bukan saja orang kata menegakkan di negeri sini, tapi beliau berjaya mengembangkan syiar Islam ke negara lain. Jadi hebatnya lah kan. Okay. Seterusnya waktu beliau mengarahkan untuk pergi mengembangkan syiar Islam tu, pasukan tentera Islam yang diketuai oleh Panglima Khalid bin Walid yang berjaya mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar seperti Parsi di sebelah timur serta serangan Byzantine, Rom Timur di sebelah barat. Okey. Akhir sekali beliau berjaya mengumpulkan semua ayat Al-Quran. Jadi setelah Rasulullah wafat, telah muncul golongan yang melanggar perintah Allah. Maksudnya zaman itulah telah muncul banyak benda ni kan. Lepas tu bila terjadinya semua ni, ada berlaku perang Yamamah. Perang Yamamah ni adalah untuk memerangi golongan tersebut lah, golongan yang murtad tadi, yang enggan bayar cukai, zakat dan sebagainya. Jadi ketika pertempuran tu berlaku, ramailah penghufaz yang hafal Al-Quran ni. Sebab zaman dulu ni yang ni hafal sikit, sahabat ni hafal sikit. Jadi benda ni merisaukan lah Umar Al-Khattab kan. Jadi zaman Abu Bakar ni lagi dah banyak yang penghufaz yang dah meninggal waktu pertempuran tu kan. Jadi Umar Khattab pun pergilah berjumpa dengan Abu Bakar, and dia pergi jumpa banyak kali untuk kumpulkan, dan Abu Bakar bersetuju dan melantik Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi setelah selesai tu, selesai mengumpul Al-Quran tu, Abu Bakar menyimpan musyaf ini hingga wafat dan diserahkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi nampaklah betapa beliau memberi sumbangan yang sangat besar, yang di mana Al-Quran yang disusun, yang dikumpul tu lah yang menjadi kita punya sekarang kan, kita punya kita punya bukanlah peneman, kita punya menjadi kita punya bacaan buku lah, kitab suci kita kan. Okey, seterusnya Sayyidina Abu Bakar punya kewafatan adalah pada hari Isnin di bulan Jamadil Awal tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun, dan dia dimakamkan di rumah anak perempuannya Aisyah di Masjid Nabawi. Okey, seterusnya kita lihat kepada etika yang boleh diaplikasikan dalam perniagaan. Okay, first kali yang saya lihat etika yang ada pada Sayyidina Abu Bakar ialah etika sifat kepimpinan yang ada dalam diri Sayyidina Abu Bakar. Okay, di mana beliau mentadbir selama 2 tahun, walaupun jangka masa yang pendek, tapi boleh dikatakan zaman kegemilangan Islam ketika itu. Okay, itu yang pertama. Okay, dan kedua, zaman khalifah ini keempat-empat dan yang dimulai oleh Sayyidina Abu Bakar adalah zaman di mana ekonomi semakin mantap, ilmu pengetahuan semakin meluas, dan juga berlaku
interaction between rakyat dan juga rakyat luar. Sebabnya Islam semakin berkembang dan Abu Bakar juga telah berjaya mengembangkan Islam sehingga ke Parsi dan sebagainya. Okey, antara kepimpinan yang Abu Bakar terapkan, yang pertama sekali adalah segala undang-undang yang dibuat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau sangat menekankan tentang apa-apa yang keputusan yang nak dibuat ataupun nak mengeluarkan hukum ke adalah berdasarkan syura, ahli syura dan ijtihad. Mesti berdasarkan tu. Dan rakyat memainkan peranan juga. Rakyat dan pemimpin memainkan peranan dalam memakmurkan lagi ekonomi, dalam mengembangkan lagi ekonomi ni. Okey. Seterusnya, rakyat wajib mematuhi pemimpin yang mengikuti syariat Islam. Kiranya kalau selagi pemimpin tu masih mengikut syariat Islam, walaupun rakyat tu masih tak suka, rakyat wajib mematuhi. Okey. Okey, seterusnya etika yang boleh diaplikasikan yang ada pada diri Sayyidina Abu Bakar adalah dermawan dan amanah. Okey. So, macam mana nak tengok betapa dermawannya Sayyidina Abu Bakar ni? Okey, pertama sekali ingin saya tekankan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni merupakan perniagaan pakaian, dan sebelum beliau masuk Islam, berhijrah lagi, beliau merupakan peniaga. So, kiranya beliau merupakan peniaga yang sangat cekap dan berstrategi lah kan. Okey. Kemudian Rasulullah nak buat perang Tabuk, Sayyidina Abu Bakar ni telah mendekatkan semua harta yang beliau ada ke jalan Allah. Sampaikan apabila ditanya, apakah harta yang engkau tinggalkan untuk ahli keluargamu, Abu Bakar cakap, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Okay, daripada situ betapa dahsyatnya bahawa keyakinan dia kepada Allah, bahawa Allah lah pemberi rezeki ni, dia sedekahkan semua yang ke jalan Allah dan dia yakin Allah akan memberikan lagi, lebih lagi daripada kemampuan, daripada apa yang diberikan. Okey, sampaikan Sayyidina Abu Bakar cakap, tidaklah aku berlumba-lumba dalam membuat kebaikan kerana engkau selalu menang. Okey, daripada situ kita tahulah yang macam betapa dahsyatnya Sayyidina Abu Bakar ni membuat dermawannya, betapa memberi rezekinya kepada orang lain, sampai Sayyidina Umar yang kita tahu, beliau pun merupakan seorang yang sahabat Nabi yang sangat, orang cakap, memberi juga kan, tapi tak mampu nak melawan kebaikan yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Okey, seterusnya adalah satu kisah ni. Rasulullah tanya kepada pertemuan Rasulullah lah kan. Rasulullah tanya, siapakah hari ini berpuasa? Abu Bakar jawab, aku. Siapakah hari ini menghantar jenazah? Abu Bakar pun menjawab, aku. Betul. Rasulullah tanya lagi, siapakah hari ini yang menziarahi orang sakit? Sayyidina Abu Bakar pun cakap, aku. Rasulullah tanya lagi, siapakah hari ini yang memberi makan kepada orang miskin? Pun Abu Bakar jawab, aku. Okay. Disebabkan terlalu buat kebaikan ni, sampaikan Rasulullah cakap, tidaklah semua itu terkumpul pada diri seorang kecuali ia masuk syurga. Okay. Dari situ kita tahu yang dia punya sifat-sifat ni terkumpul pada seorang je, yang dia seorang, hanya Sayyidina Abu Bakar dia yang jawab aku. So kiranya kita tahulah yang bahawa Sayyidina Abu Bakar ni sangatlah berlumba-lumba dalam buat kebaikan ni kan. Sampaikan Rasulullah cakap ini adalah sifat-sifat orang syurga kan, sifat orang masuk syurga. Okey. Lepas tu selain itu, daripada hayatnya dia berwasiatlah kepada Aisyah radhiyallahu anha bahawa barang-barang yang beliau keperluanku diperolehi daripada Baitul Mal hendaklah diberi kepada khalifah selepas aku. Kiranya dia sangat apa orang cakap, tidak mengambil harta orang lain dan sangat menjagalah, mana bukan hak dia, dia akan pulangkan balik kepada hak dia. Okey. So itu daripada sudut dermawan dia lah. Sebenarnya banyak lagi kisah dermawan dia, tapi itu yang separuh yang saya ceritakan lah. Okay, seterusnya dari sudut amanahnya. Okay. Selain beliau merupakan seorang yang sangat berdedikasi, sangat bagus, apa orang kata, sangat berkepimpinan, beliau juga merupakan seorang yang sangat amanah dalam menjalankan tanggungjawab, bukan sahaja sebagai pemimpin tetapi sebagai ketua keluarga. Okey. Ada satu kisah ni, diorang nampak Sayyidina Abu Bakar bawa pakaian nak jual. Waktu Sayyidina Umar tanyalah Sayyidina Abu Bakar, ke mana kau mau pergi kan? Sedangkan kau telah terlalu, macam bahasa mudahnya lah, macam kau dah busy ni menjadi khalifah ni kan. Dia cakap,
aku hendak ke pasar. Lepas tu Abu Bakar pun tanya, kalau kau sibuk berniaga, apakah yang akan terjadi dengan urusan khalifah? Lepas tu Abu Bakar kata, dari sumber manakah aku hendak beri makan kepada keluargaku. Okay, dari sini kita dapat tahu bahawa even dia seorang yang menjadi khalifah, tapi dia tidak pernah meninggalkan dia punya apa orang cakap, dia punya tanggungjawab sebagai seorang keluarga, amanah dia sebagai ketua keluarga dan mencari rezeki dan memberikan kepada keluarga. Okay, selain itu beliau tidak mengambil duit Baitulmal dengan orang cakap untuk kegunaan sendiri, tak. Dan beliau hanya mengambil gaji seperti mana gaji rakyat biasa yang bekerja. Nampak tak beliau sangat-sangat amanah dalam memegang duit, dalam memastikan tidak mengambil hak orang lain dan sebagainya. Okey, akhir sekali etika yang boleh diaplikasikan dalam diri Sayyidina Abu Bakar ni adalah Abu Bakar ni suka bersahabat, di mana selain beliau hebat berniaga, selain beliau mempunyai ciri-ciri akhlak yang mulia, semua luas pengetahuan dia, beliau juga sangat akrab dan dekat lah, orang cakap sangat orang nak dekati. Okay, kerana apa? Kerana ciri-ciri akhlak dia yang mulia ni lah. Kerana beliau bila orang mendekati beliau ni, orang akan rasa macam senang, orang akan rasa macam tenang, senang, rapat, rasa akrab. Sebabnya beliau sangat orang kata kisahlah tentang orang sekeliling dia, kan. Okay, Abu Darinah berkata kepada Abu Bakar, macam ketika bertemu dengannya pada saat beliau dalam perjalanan hendak berhijrah, dia cakap macam ni dekat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, sungguh kamu adalah orang yang suka memberi pertolongan ketika terjadi musibah, memberi bantuan kepada orang miskin dan selalu membuat kebajikan. So Ibnu Ad-Darinah yang dia merupakan pemimpin Al-Qabilah, dia merupakan pemimpin kabilah Al-Qurah ketika itu. So dia nak cakap betapa ciri-ciri yang ada pada Rasulullah ini ada pada diri Sayyidina Abu Bakar. Betapa Sayyidina Abu Bakar ni sangat menjaga keperluan orang, sampai menjaga semualah kebajikan orang, sampai orang pun macam nak sukalah nak bersahabat dengan dia, macam tu. Dan boleh dikatakan Sayyidina Abu Bakar ni adalah ciri-ciri yang paling dekat dengan ciri-ciri Rasulullah. Ciri-ciri yang orang cakap sifat-sifat yang mulia lah. Sebabnya kerana beliau ni terlalu bersifat luar biasa, yang sampai kita nak tandingi tu pun memang susah lah dengan kebaikan-kebaikan yang beliau selalu buat. Okey, seterusnya kita tengok slide hasil kajian daripada etika-etika yang ada pada toko yang saya pilih. Dan hasil kajian dia, saya nak aplikasikan dia kepada perniagaan. So tadi etika dia adalah amanah, jujur dan dermawan, kan. Jadi apa kesan dia kepada perniagaan? Okay. Jadi first kali kita tengok pada etika jujur dan amanah dahulu. Okay, so jujur dan amanah ni merupakan asas lah kepada perniagaan. So bila kita nak kita nak berniaga ni, kita mestilah orang cakap mempunyai sifat amanah dan jujur ni. Okay. So bila kita ada kedua-dua sifat ni, kita akan mengelakkan daripada penyelewengan, daripada kita menindas orang lain, kita mengambil riba dan sebagainya. Okay, kerana Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW sabda bahawa orang yang jujur dan orang yang amanah dan berkata benar ni adalah di kalangan Nabi, Siddiqin dan orang yang mati syahid. Jadi takkanlah kita kalau dah jadi peniaga kita tak nak rebut, kan. Kita tak perlu dah nak kena orang cakap pergi perang, kena pergi kena sampai orang cakap sampai kena, kita tak perlu dah nak pergi perang. Maksudnya kita tak perlu dah nak sampai nak kena pergi berjihad baru kita nak masuk syurga. Dengan kita punya platform yang kita pilih untuk berniaga, tapi kalau kita jujur, amanah, kita betul-betul memberi hak kepada orang yang berhak menerimanya, kita dah dapat pahala daripada situ. Okey. Jadi daripada situ kita tahu bila kita jujur dan amanah ni, rezeki kita juga lebih berkat. Bila kita nak bagi kat family kita, kan, lebih berkat lah kita punya rezeki tu, kan.
Bahkan peniaga yang jujur ni, dia telah memberi contoh yang baik kepada orang yang bukan Islam. Maksudnya barulah orang bukan Islam tahu yang Islam ni bukan je pandang kepada mestilah apa orang cakap, mesti berniaga hebat-hebat je, tapi orang Islam ni memandang dari semua aspek. Kiranya dari segi apa orang cakap, berniaga mestilah macam ada dia punya etika, dia ada dia punya cara dia, macam mana Rasulullah dulu pun berniaga, macam mana sahabat-sahabat Nabi yang berjaya ni berniaga. Kita kena ambil lah, jadikan dia teladan. Tapi tak dinafikan terdapat juga peniaga-peniaga walaupun orang Islam, tapi dia tidak mengamalkan sifat jujur dan amanah ni. Jadi Rasulullah sangat membencilah orang yang bersifat ni. Dan apa yang menyebabkan mereka bersifat menipu, mengambil keuntungan berlebihan apa semua? Apakah apa orang cakap macam apakah sifat dia? Sebab kerana sifat tamak dan haloba. Kiranya nak dapat untung cepat, kiranya macam aku bagi senang aku dapat untung cepat, aku buat macam ni. Tak boleh lah kan. Okey. Dan Rasulullah sangat mencela orang yang menipu. Dalam hadis At-Tirmizi diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, beliau berdekatan dengan selonggok makanan, lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkesan sesuatu yang basah. Dia betul, baginda pun bertanya, apakah semua ini wahai tuan? Orang tu jawab, hujan wahai Rasulullah, terkena hujan. Lepas tu baginda bersabda, mengapa kau tidak meletakkan yang basah ini di atas? Sesungguhnya orang yang menipu bukan di kalangan aku. Jadi kita nak ke jadi orang yang bukan di kalangan Rasulullah kerana kita nak menipu dengan menindas. Okay? Jadi daripada hadis ni, Rasulullah ni dia kerana sifat yang dia nak tahulah, dia sentiasa mengambil berat kan, dia sentiasa mengambil berat tentang apa yang terjadi pada rakyat dia. Jadi dia pun okeylah, aku pergilah pasar. Dia pun pergilah pasar. Pergi pasar, tengok-tengok ada sifat macam ni, dia jadi rasa macam tak sukalah kan. Perbuatan ni macam dicela lah, kerana sebabnya dia menipu. Dan walaupun mungkin peniaga tu tak sengaja, tapi tak boleh macam tu. Kita kena bagi tahu benda yang sebenar. Maksudnya okey, aku benda ni terkena hujan macam ni, macam ni. Jangan nanti sebabkan yang atas cantik, tak apalah orang nak beli, padahal nanti masa dikawut yang bawah. Kita tak nak benda-benda macam tu. Okey, selesai tentang jujur dan amanah. Okey, jadi kita teruskan dengan sedekah. Okey, sedekah, kesan sedekah pada perniagaan ni adalah bila kita cerita konsep dulu lah kan. Konsep sedekah ni adalah derma atau kita membelanjakan harta pada jalan-jalan kebajikan dan kebaikan untuk mendapat keridaan Allah dan mengumpul pahalanya. Jadi kita tak nak ke rebut ni, kita tak nak ke kumpul pun kata kita dah ada berniaga, dah dapat keuntungan, tak nak kita memberi, supaya bila kita memberi tu kita akan dapat lebih. Jadi jadilah manusia yang memberi supaya kita pun dapat lebih lah untuk memberi kepada orang lain. Okey, dan dalam surah Al-Baqarah ayat 245 bermaksud sesiapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipatkan ganda pembayaran kepadanya dengan lipat ganda banyaknya. Jadi mungkin kita bagi kat hari ni, kita bagi RM10, Allah lebihkan lagi. Mungkin kita macam, okay, hari ni untuk aku sikit je, tak apalah aku bagi sikit. Bila aku bagi sikit tu, Allah rupanya besoknya Allah melipat-lipatkan digandakan keuntungan kita. Jadi tak nak ke kita rebut peluang ni kan. Okey. Kemudian dalam hadis ada juga disebut sedekah itu menghapuskan dosa lama seperti memadamkan api. Jadi dalam Islam ni kenapa sangat menekankan sedekah dan juga zakat, terutama kepada orang yang berniaga, kerana sedekah ni adalah salah satu untuk kita menyucikan harta kita. Jadi mana tahu mungkin dalam kita berniaga mungkin kita dah rasa kita jujur ke, kita amanah, kita tak ambil duit orang ke. Tapi bila dengan sedekah ni, mana tahu yang mana kita tertindas orang ataupun kita terambil hak orang tu, Allah macam maafkan. Allah akan macam kita hamba ku dah menyucikan balik harta dia. Maksudnya dah macam okey, aku nak menyucikanlah hartaku, macam tu kan. Okey, so satu lagi dalam surah At-Taubah ayat 103, ambil sedekah daripada harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doa engkau itu menjadi ketenangan hati mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi
kita sedekah ni kalau kita membersihkan dan menyucikan jiwa kita lah, seperti yang saya dah cakap tadi. Okey, seterusnya ingin saya ceritalah tentang tokoh dermawan yang sangat dermawan, dan walaupun beliau merupakan ahli perniaga, tetapi beliau dikatakan orang yang dermawan dan sangat menunjukkan contoh yang baik lah yang untuk zaman kini yang kita boleh nampak, iaitu Ustaz Abilio. Okey, tokoh dermawan ni, Ustaz Abilio ni adalah pendakwah bebas dan yang pada yang sama merupakan usahawan yang berjaya. Okay, so ingin saya cerita sikit lah biodata dia. So nama penuh beliau adalah Ustaz Abi Irwan bin Ibrahim Liu, atau nama bukan Islam sebelum beliau masuk Islam adalah Liu Yun Pao. Okay, so beliau mempunyai 12 orang adik-beradik. 6 daripada 12 yang Islam, manakala selebihnya beragama Buddha. Okay, so kiranya beliau masuk Islam, beliau masuk, mak ayah beliau masuk Islam lah, tapi dia tak dibesarkan dengan Islam yang betul sehingga berumur 12 tahun. Seorang guru matematik beliau berjaya mengetuk pintu hati sehingga sekarang beliau merupakan penceramah yang disegani. Jadi adalah kisah macam mana daripada dia 12 tahun tu. Cuma saya tak tekankan itu, saya nak tekankan akhlak yang ditonjolkan oleh Abilio ni. Okay, so akhlak yang ditonjolkan oleh Ustaz Abilio ni adalah dermawan. Beliau sangat dermawan sehingga beliau mendekati golongan-golongan yang macam contoh, beliau mendekati golongan-golongan yang bukan yang macam kita sedekah kat rumah anak yatim. Tak, beliau pergi dekat tempat-tempat yang macam contoh hutan, ada sebiji rumah yang macam usang, yang macam nak roboh, kiranya beliau akan pergilah bersama dengan tim dia. Dia akan pergi ke situ untuk tengok tempat tu, dan membantu. Dan pada yang sama, sampai boleh dikatakan beliau menyediakan rumah macam dia akan menggunakan prosedur yang betul lah. Maksudnya ada ketua kampung, masa dia nak masuk dia bukan main redah je masuk kampung orang kan, tak, dia ada ketua kampung ikut apa semua. So nanti beliau akan memberikan memberi mereka rumah untuk didiami, dan dia akan sediakan kelengkapan, membeli mesin basuh, peti ais, apa semua. Jadi boleh dikatakan beliau sangat dermawan dan sangat macam membantu orang tu, bukan sekadar macam hari ni je bagi sekampit beras satu, bukanlah nak kata tak boleh macam tu. Maksudnya beliau memastikan orang tu perubahan hidup yang baru. Okey. Selain itu, akhlak yang terkenal yang luar biasa adalah dia selalu pergi mendekati golongan terpinggir. Ni macam dia punya selain dia, selain sedekah lah, antara akhlak dia yang luar biasa adalah dia selalu mendekati orang-orang yang terpinggir, seperti orang yang tak ada rumah, transgender, ataupun homeless, transgender, apa lagi, gelandangan, remaja yang bermasalah, apa semua dia mendekati. Dan boleh katakan dia akan ajak orang tu pergi solat. Dan antara pendekatan yang dia pergi dekat orang tu adalah dia kata dia akan cakap tentang Allah tu baik, Allah tu sayang kita, macam tu. Jadi orang tu akan rasa macam, oh aku ni rupanya ada Tuhan, macam tu. Okey, seterusnya hasil perniagaan beliau yang selama 10 tahun telah berjaya membantu orang miskin. Itulah yang seperti yang saya cakap tadi. Okey, saya nak cerita sikit apa perniagaan. Okey, beliau merupakan pemilik 3 restoran Paramount Coffee House, butik jubah, menulis sebanyak 9 buah buku, dan buku yang beliau terbitkan sampai sekarang masih laku di pasaran. Jadi daripada situlah kita tahu dia punya punca rezeki ni. Okey, seterusnya beliau juga mempunyai rancangan televisyen di Astro Oasis dan TV Al-Hijrah. Jadi daripada dia punya rancangan tu lah, kiranya sekali dia buat rancangan tu banyaklah dia dapat duit kan. Jadi sebab tu dia boleh membantu orang dengan semaksimal yang dia ada kan, dengan dia punya rezeki yang dia ada. Okey, selain itu beliau juga ada buat program motivasi yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah. So kalau nak masuk kena bayar macam ni macam tu. Jadi adalah dia punya keuntungan dan bayaran untuk dia kan. Okey, dan apa yang saya ingin jelaskan bahawa dia punya misi dia ataupun dia punya apa yang dia nak dalam hidupnya adalah dia nak memastikan bahawa tak ada seorang pun orang miskin di dalam Malaysia ni, tak ada seorang pun yang tak ada rumah. Jadi dia punya cita-cita dia ni, walaupun dia seorang, dia mengajak orang lain untuk memastikan kita sama-sama membantu orang miskin supaya tak ada siapa pun orang miskin, supaya tak ada siapa pun orang yang tertindas, tak ada siapa pun tak ada rumah, tak ada siapa pun yang hidup di bawah jambatan. Dia tak nak semua tu. Jadi
bolehlah kita mungkin menyokong dia punya perniagaan agar dia pun boleh membantu orang lain kan. Okay, so ingin saya tekankan bahawa sebagai Muslim kita kenalah berkongsi rezeki kita, supaya dengan kita mengasingkan kita punya harta tu, supaya rezeki kita lebih berkat. Seperti yang kita tahulah, lebih suci je kita punya rezeki tu kan. Okay, seterusnya saya ingin cakap tentang isu pecah amanah. Okay, so nak cakap isu pecah amanah ni daripada berlaku di Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, di mana ada 2 bekas kanan, iaitu Timbalan Pengarah Besar Sumber Strategik dan bekas Pengarah Besar Felda, dipenjara 5 tahun 2 bulan di atas melakukan pecah amanah berjumlah 47.6 juta. Jadi beliau ni merupakan ketua di Felda, tapi beliau mengambil duit Felda. Jadi boleh ke kita jadi pemimpin macam ni? Sedangkan Felda ni boleh dikatakan orang yang mengusaha Felda ni bukan orang senang kan? Kita tahu kan? Jadi janganlah kita menindaslah orang lain yang dengan kita ambil. Padahal sedangkan duit yang dia ambil tu adalah mungkin hak-hak orang yang sepatutnya dapat, tapi dikurangkan kerana ada orang-orang macam ni lah. Orang-orang yang mengambil tanpa sebab dan sebagainya. Okay, selain itu, terdapat isu tentang penipuan alat timbangan. Kini kita cerita pasal isu yang terkini. Maksudnya tadi yang kita tahu tu semua, yang kita dengar sirah-sirah Rasulullah tu, kita zaman Rasulullah pun dah jadi dah, tapi zaman kini pun masih ada lagi. Okay, so kita cerita pasal tentang tipu alat timbangan ni. Isu ini berikutan 19 peniaga durian dikenakan kompaun kerana menipu alat timbangan dan sukat yang tidak sah. Kompaun tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Penggunaan, kiranya KPDNKK, dia di Negeri Sembilan Sempena Op Duri di sekitar itu. So terdapat 19 peniaga. Jadi bukan sikit 19 peniaga di Negeri Sembilan sahaja telah membuat penipuan di alat timbangan, dan mereka dikenakan denda sebanyak 5,200 kepada peniaga lah yang bersalah. Jadi kesan daripada kita tak ada rasa sifat nak jujur dan amanah ni telah menyebabkan kita sanggup untuk tak apalah, biar aku dapat untung cepat, sampai kita sanggup menipu. Sedangkan tak boleh lah kan, orang yang membeli tu pun macam habis jadi mahal kan harganya, sedangkan harga tak adalah semahal itu sepatutnya. Macam tu. Dan macam Felda tu, sepatutnya dia lah sebagai ketua, sepatutnya beliau lah yang lebih kena menjaga kebajikan pekerjanya, kena memastikan pekerja yang mendapat hak yang sepatutnya, tapi tak, beliau yang ambil duit tu. Jadi kita tak nak lah benda-benda macam tu berlaku kan. Okay, jadi perkara ini kita kena tegah lah, sebabnya kita mencari rezeki ni kita nak bagi dekat orang, kita nak bagi orang rumah kita nak bagi dekat isi rumah kita makan. Jadi tak ke kita nak bagi dia makan daripada tangan yang kotor, tak kan? Kita nak bagi dia makan daripada tangan yang bersih, yang suci, yang halal dan sebagainya. Okey, itu saja untuk hasil kajian yang etika amanah, dermawan dan jujur. Terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi kepada hasil kajian kepentingan kepimpinan dalam perniagaan. Jadi kepimpinan ni memainkan peranan penting. Kerana apa? Kerana pemimpin ni adalah untuk kita mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh kita punya set goal kita lah kan. Okay, jadi seorang pemimpin tu, apa yang dia kena ada dalam sifat dia adalah sifat bertanggungjawab atas tindakan yang dibuat. Kemudian mestilah mempunyai visi dan misi yang jelas, supaya bila kita ada visi dan misi yang jelas tu, barulah pekerja tu boleh nak ikut kita punya visi dan misi tu, bergerak ke arah visi dan misi kita tu. Okay, yang ketiga pula, sebagai usahawan ni kita mestilah bijak dalam berkomunikasi dengan pekerja dan rangkaian-rangkaian peniaga yang lain. Maksudnya kena pandailah mengawal mengawal keadaan tu macam bijak lah dalam membuat urusan apa semua tu lah kan. Okey, keempat, sebagai seorang pemimpin kita mestilah mempunyai keberanian yang tinggi. Barulah macam kita punya pekerja nampak kita ni jenis yang berani, kita berani untuk mencuba sesuatu yang baru, berani untuk nak cuba marketing yang lain sikit, promosi yang lebih menarik perhatian dan sebagainya. Jadi akhir sekali, usahawan tu mestilah mempunyai sifat ingin membantu orang lain, lagi-lagi orang yang kita tahu dia berada dalam kesusahan. Jadi daripada sifat-sifat ni kita kena tahulah misi utama kita berniaga ni sebab kita nak mudahkan pelanggan mendapat barang atau servian ditawarkan dan membuka peluang pekerjaan orang ramai. Jadi kepimpinan ni mainkan peranan penting lah agar bisnes kita tu lebih sustain, lebih
kukuh kan. Okey, seterusnya kita tengok apa kepentingan pemimpin pula. Tadi kita tengok dah sifat dia, sifat pemimpin yang kita kena tahu kena ada dalam diri orang yang memimpin ni kan. Jadi kepentingan pemimpin dalam perniagaan yang pertama ialah membantu para peniaga mengurus perniagaan mereka secara berkesan. Bahawa pemimpin mestilah melatih pekerja di bawahnya dengan kemahiran dalam pengurusan, promosi, pengiklanan dan sebagainya. Jadi dengan cara ini barulah target jualan tercapai. Jadi tak adalah macam kita dah pumpam-pumpam start marketing tapi akhir sebenarnya kita rugi pada akhir jualan. Sebab apa? Kita ada terlebih amount kat sini, terlebih amount kat sini. Kita tak nak semua tu. Okey, seterusnya sebagai seorang peniaga dan ketua kepada perniagaan tersebut, mestilah ada bersifat tanggungjawab. So bila kita ada sifat tanggungjawab tu, kita akan memastikanlah pemimpin ni kena ada sifat tanggungjawab untuk dipastikan orang bawah dia tu memastikan orang bawah dia betul-betul buat kerja apa semua. Dan seterusnya kepentingan pemimpin ni dia mestilah jadi teladan kepada pekerja. Jadi sebagai pemimpin kita adalah menjadi contoh yang baiklah, role model kepada pekerja kita dengan tingkah laku kita, sifat amanah kita, jujur kita, dengan masa, dengan pengurusan duit dan sebagainya. Jadi akhir sekali kepentingan pemimpin ni adalah dia dapat menjaga kebajikan pekerjanya, di mana beliau akan sentiasa peka lah. Pemimpin ni kena sentiasa peka lah dengan pekerja punya keperluan apa semua. Jadi pemimpin ni nak dikatakan memainkan peranan penting dalam membentuk pasukan pekerja ke arah mencapai matlamat. Okay, seterusnya kita lihat kepada kepada artikel tambahan lah untuk kita tengok sikit apa masalah pemimpin dan cara penyelesaian. Okey, jadi contoh artikel yang saya ambil adalah Utusan Borneo yang dikeluarkan pada 6 Ogos 2018 oleh Roshan Tiran. Antara masalah yang dihadapi oleh pemimpin adalah pemimpin ialah budaya kerja silo, tiada pemimpin yang ketara, tak tala cabaran menjelma, suasana menjadi senyap dan sunyi, tiada penghargaan, tiada kita atau kami. Jadi daripada ayat ni kita nampak bahawa pemimpin ni dia memainkan peranan. Jadi bila dia lah yang kena menyelesaikan masalah-masalah ni lah kan. Jadi pertama sekali masalah budaya kerja silo ni adalah maksudnya dia tidak pedulilah kepada, maksudnya masing-masing fikir masing-masing punya jabatan dia. Jadi untuk mengelakkan benda ini berlaku, digalakkan untuk membuat mesyuarat 2 kali sebulan tentang apa yang berlaku dalam jabatan masing-masing dengan kejayaan atau cabaran. Jadi kita tahulah apa dia kan, masalah orang lain juga. Jadi pemimpin boleh mengutarakan idea kepada dan jabatan boleh mengutarakan sumbangan dan idea agar perbincangan tu lebih kondusif. Okey. Selain itu, pemimpin tiada pemimpin yang ketara bermaksud pemimpin ni dia suka menghilangkan diri. Maksudnya jadi pemimpin janganlah kita ada masalah je kita hilangkan diri, jangan Jadi langkah yang kita boleh ambil adalah sebagai pemimpin digalakkan kita melibatkan diri dalam pasukan tu. Maksudnya jangan kita lantaklah tu anak buah aku punya masalah, itu jabatan tu punya masalah, suka tidak lah, tak boleh macam tu. Okey. Jadi pemimpin kena ada sifat proaktif, maksudnya mengenal pasti apa yang diperlukan oleh pekerja. Yang ketiga, apabila cabaran menjelma, semula mengambil jalan mudah dan tidak berkeyakinan dalam mengutarakan pendapat untuk menyelesaikan masalah. Jadi cabaran menjelma je, semua nak ambil jalan mudah, betul, dan semua macam nak letakkan kesalahan atas orang lain. Jadi tak bolehlah kita tak bolehlah biar pekerja kita macam tu. Jadi pemimpin ni mestilah pergi tanya kat seorang-seorang pekerja ni kan, okay, apa cabaran ni, macam mana kita nak selesaikan sama-sama. Lepas tu kita pastikan orang semua berani menyuarakan pendapat dia apa semua untuk menyelesaikan masalah ni. Okay. Yang keempat pula, tiada penghargaan diberi kepada pekerja. Kiranya sebagai pemimpin kita kena menghargai apa pekerja kita dah buat. Bagilah dia penghargaan ataupun bukan sumbangan, penghargaan supaya dia lebih bersemangat untuk bekerja. Okey. Akhir sekali, tiada kita atau kami, di mana pekerja cenderung untuk meletakkan kesalahan pada satu pihak saja dan meminta pujian atas kerja orang lain. Okey, jadi maksudnya bila contoh benda baik je, semua orang nak claim tu dia punya. Tapi kalau benda jahat,
Tak ada pula kan, semua macam nak letakkan dekat satu tempat je. Jadi pemimpin yang baik tidak akan menulih jari kepada orang lain, tidak kira dalam apa jua keadaan. Dari masalah data, kita tahulah pemimpin ni dia mainkan peranan penting dalam sebuah perniagaan, dan dialah yang menjadi lontaran hala tuju perniagaan. Tokoh yang seterusnya adalah Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi dan juga bapa saudara Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iliana Amalin binti Ahmad Nazam. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang tokoh yang kedua, iaitu Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebelum kita go through tentang Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib, saya ingin memperkenalkan tentang latar belakang Saidina Hamzah. Saya akan membentangkan tentang beberapa perkara, iaitu latar belakang, kisah pengislaman, kisah penghijrahan, peperangan yang terlibat, dan juga kisah Saidina Hamzah meninggal dunia. Jadi yang pertama, saya akan bercakap tentang latar belakang. Nama penuh Saidina Hamzah adalah Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Dan beliau merupakan bapa saudara Nabi dan juga sahabat Nabi. Dan beliau juga merupakan saudara susuan Nabi kerana mereka berdua pernah disusukan oleh Suhaibah. Saidina Hamzah berketurunan Bani Hashim dan merupakan golongan bangsawan yang sangat dihormati. Dan beliau juga lahir pada tahun sama kelahiran dengan Nabi, iaitu pada tahun 570 Masihi. Saidina Hamzah dilahirkan di Mekah, dan oleh kerana Saidina Hamzah dan Nabi adalah saudara susuan, jadi mereka mempunyai hubungan yang sangat-sangat akrab kerana mereka sudah berkawan sejak kecil lagi. Hobi Saidina Hamzah pula adalah berburu. Beliau sangat suka menghabiskan masa beliau dengan melakukan aktiviti memburu. Beliau merupakan seorang yang sangat berani, dan beliau juga merupakan pembesar kaum Quraisy selain Saidina Umar. Beliau seorang yang gagah perkasa, berbadan saksi, dan juga tidak takutkan sesiapa. Dan disebabkan itu, beliau terkenal dengan keberaniannya. Seperti saya bercakap sebentar tadi, Saidina Hamzah mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Nabi, tetapi beliau tidak mempedulikan dakwah Nabi. Hal ini adalah bukan kerana beliau benci kepada Nabi, tetapi beliau tidak ingin meremehkan hal-hal seperti itu, dan beliau ingin terus tetap bersama agama nenek moyangnya. Seterusnya, bagaimana Saidina Hamzah boleh memeluk Islam? Pada satu hari, Saidina Hamzah berjalan untuk keluar memburu. Kemudian apabila Saidina Hamzah pulang daripada berburu, seorang lelaki telah datang kepadanya dan berkata tentang apa yang telah dilakukan oleh Abu Jahal terhadap anak saudaranya, iaitu Nabi Muhammad. Jadi kemudian Hamzah bertanya kepada lelaki tersebut, adakah ada lagi orang lain yang memperlakukan hal tersebut kepada Nabi? Kemudian lelaki tersebut menjawab, ya, bahkan ramai. Jadi lelaki tersebut memberitahu tentang apa yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Nabi, iaitu menyiksanya. Kemudian Abu Jahal terus bergerak ke Bukit Safa, kerana Bukit Safa merupakan tempat yang selalu menjadi tempat Abu Jahal selalu pergi. Jadi kemudian apabila sampainya Hamzah di Bukit Safa, beliau melihat Abu Jahal sedang bersama seorang pembesar Quraisy yang lain. Kemudian dengan busur yang berada di tangan Saidina Hamzah terus menghentak kepala Abu Jahal dengan busur tersebut, sehingga kepala Abu Jahal berdarah dengan sangat banyak. Dan pada ketika itu, tiada siapa pun yang berani untuk menghalang perbuatan Saidina Hamzah terhadap Abu Jahal. Kemudian Saidina Hamzah mengisytiharkan dan mengatakan bahawa hari ini aku mengumumkan bahawa aku telah memeluk Islam. Sesiapa sahaja yang berani membuat aku kembali berpaling dari Islam, cubalah. Namun tiada siapa pun yang berani menghalang Saidina Hamzah. Dan dalam masa yang sangat pantas, tersebarlah tentang keislaman Saidina Hamzah di kota Mekah. Dan berita ini merupakan berita yang sangat gembira bagi kaum umat Islam, dan berita yang sangat dibenci oleh orang-orang kafir, kerana Saidina Hamzah merupakan salah satu pembesar Quraisy. Sejak Saidina Hamzah memeluk Islam, Islam semakin berkembang di kota Mekah. Terlalu ramai orang yang mula memeluk Islam hingga menyebabkan kaum-kaum Quraisy berfikir bagaimana untuk menghalang perkembangan Islam di kota Mekah, sehingga mereka menjadi sangat-sangat buntu.
Disebabkan bilangan orang Islam yang masuk Islam, disebabkan bilangan orang yang mula-mula Islam semakin ramai, kaum Quraisy menjadi berfikir sehingga hendak membunuh Nabi, kerana Nabi punca Sayyidina Hamzah memeluk Islam dan Islam semakin berkembang. Jadi begitulah tentang kisah Sayyidina Hamzah memeluk Islam. Seterusnya saya akan bercerita tentang kisah penghijrahan Sayyidina Hamzah. Okay, Sayyidina Hamzah mula berhijrah setelah dia memeluk Islam. Beberapa hari selepas dia memeluk Islam, telah turunnya perintah Allah untuk umat Islam berhijrah ke kota Madinah. Jadi terdapat ramai orang Islam yang berhijrah, termasuk Sayyidina Hamzah. Dan orang Islam tersebut berhijrah secara tersembunyi sebab tak nak diganggu oleh pihak kaum Quraisy. Tetapi ada 3 orang sahaja yang berhijrah secara terang-terangan, iaitu salah satunya adalah Sayyidina Hamzah. Lagi 2 orang adalah Sayyidina Umar dan juga Zubair Al-Awwam. Seterusnya saya ingin bercakap tentang peperangan yang disertai oleh Sayyidina Hamzah. Terdapat 2 peperangan yang disertai oleh Sayyidina Hamzah, 2 peperangan yang terkenal, iaitu Perang Badar dan juga Perang Uhud. Dalam Perang Badar, umat Islam telah mendapat kemenangan. Manakala dalam Perang Uhud adalah perang yang mana Sayyidina Hamzah telah pun wafat dalam perang tersebut. Telah pun mati syahid dalam peperangan tersebut kerana telah diserang hendap oleh seorang musuh umat Islam yang bernama Wahsy. Jadi Wahsy ni adalah seorang hamba yang telah diupah oleh seseorang yang bernama Hindun. Hindun sangat berdendam kepada Sayyidina Hamzah kerana dalam peperangan Badar ayahnya dan juga saudaranya telah dibunuh oleh Hamzah, telah mati dalam perang Badar, dibunuh oleh Hamzah. Jadi Hindun berasa sangat-sangat dendam terhadap Sayyidina Hamzah dan telah mengupah Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Hindun sangat dendam terhadap Sayyidina Hamzah, namun Jubair adalah orang yang mengupah Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Jubair adalah merupakan tuan kepada Wahsy, iaitu Wahsy ni hamba kepada Jubair. Jadi apa yang Jubair tawarkan kepada Wahsy untuk membunuh Hamzah adalah Jubair menawarkan kebebasan daripada menjadi hamba. Disebabkan Wahsy sangat-sangat inginkan kebebasan, jadi dia sanggup untuk melakukan perkara tersebut. Orang-orang kaum kafir berasa sangat gembira dengan kematian Sayyidina Hamzah kerana Sayyidina Hamzah merupakan orang yang paling dibenci oleh mereka pada ketika itu. Disebabkan Hindun menyimpan dendam yang sangat dalam terhadap Sayyidina Hamzah, apabila jasad Sayyidina Hamzah telah terbaring dan telah syahid, Hindun pergi ke arah mayat Sayyidina Hamzah tu dan dia membelah dadanya dan juga meratah hatinya kerana berasa terlalu benci terhadap Sayyidina Hamzah. Umat Islam berasa sangat setia atas kematian Sayyidina Hamzah, terutamanya Nabi Muhammad SAW. Nabi berasa sangat sedih sehingga Nabi bersumpah untuk dia melakukan perkara tersebut kepada orang kafir yang lain. Baginda bersumpah bahawa baginda akan melakukan perkara yang sama terhadap 70 orang kaum musyrikin pada masa akan datang. Tetapi turunlah ayat Allah yang mengatakan, dan jika kamu membalas kejahatan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama. Dan jika kamu bersabar, sesungguhnya demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Kemudian setelah turunnya ayat itu daripada surah An-Nahl ayat 126, kemudian Nabi menarik semula sumpah baginda. Baginda menarik sumpah baginda dengan kafarah dan baginda bersabda bahawa aku bersaksi bahawa setiap luka dan darah yang terjadi itu adalah luka dan darah di jalan Allah. Darah itu akan terus berwarna merah sehingga hari kiamat dan hari dibangkitkan, dan darah itu akan berbau haruman kasturi. Jadi begitulah tentang kisah pengislaman, penghijrahan, kisah peperangan dan juga kisah kematian Sayyidina Hamzah. Kemudian saya akan membentangkan tentang sifat peribadi Sayyidina Hamzah. Terdapat 3 sifat peribadi Sayyidina Hamzah. Yang pertama adalah
berani, pantas bertindak dan juga penyayang. Okay, untuk yang pertama iaitu berani. Sifat berani Sayyidina Hamzah ini boleh dilihat apabila Sayyidina Hamzah keluar berhijrah ke kota Madinah secara terang-terangan, sedangkan umat Islam yang lain berhijrah secara sembunyi. Jadi hal ini kisah ini membuktikan tentang kisah keberanian Sayyidina Hamzah. Okay, jadi apa yang boleh diaplikasikan tentang berani ini dalam perniagaan? Terdapat banyak cara untuk kita aplikasikan berani ini dalam perniagaan. Yang pertama, contohnya adalah berani dalam menyuarakan pendapat terhadap sesuatu perkara. Contohnya, apabila kita berpendapat sebegini, kita tak boleh takut untuk menyuarakan pendapat kita, kerana jika kita takut, kita tidak tahu adakah pendapat kita sebenarnya lebih baik daripada yang lain. Jadi tak salah untuk kita suarakan pendapat, dan kalau pendapat kita tidak tepat atau tidak baik pun tidak mengapa, sebab jadi daripada situ akan berlaku proses learning. Jadi tidak boleh takut untuk menyuarakan pendapat, dan kerana setiap orang ada hak untuk menyuarakan pendapat. Seterusnya, berani juga boleh diaplikasikan dalam perniagaan dengan cara berani mencuba sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang di luar bidang kebiasaan kita. Okay, contohnya dalam perniagaan, apabila kita nak menjual sesuatu, perkara tersebut kita tak pernah buat sebelum ni. Jadi kita kena aplikasikan berani dalam mencuba sesuatu. Sebab apabila contohnya kita tak ada pengalaman untuk berbisnes, jadi kita takut nak memulakan bisnes sebab kita ada pengalaman. Tapi kita kena letakkan berani dalam diri kita untuk cuba menjual, untuk belajar menjual. Okey, seterusnya berani juga boleh diaplikasikan dalam perniagaan dengan cara berani belajar dengan orang yang lebih pakar dalam perniagaan. Kita tak boleh takut untuk belajar dengan orang yang lebih atas daripada kita. Sebab bila kita takut, kita rasa macam tak nak tanyalah, tak nak nanti tanya macam dia judge kita ke apa ke, dia nampak kita ni nak tiru dia lah apalah. Tak pun sebenarnya. Kita kena berani untuk belajar dengan orang atas, sebab daripada situlah nampaknya kita punya ego tu rendah, sebab kita tak rasa macam ego nak tanya orang yang lebih atas, orang yang lebih pandai. Kita kena sentiasa belajar. Orang yang dah pandai pun kena keep on belajar, sebab ilmu Allah ni luas. Kalau kita sekiranya pandai, mungkin ada lagi benda lain yang kita kena belajar. Okay, seterusnya, berani juga boleh diaplikasikan dalam perniagaan dengan cara berani untuk mengeluarkan modal. Sebab macam kita tahulah, dalam perniagaan mesti akan melibatkan modal, mesti akan melibatkan sedikit duit, akan melibatkan duit. Jadi bila kita takut nak invest, bila kita takut nak keluarkan duit untuk mulakan perniagaan, sampai bila kita tak start, macam tu. Ada juga perniagaan yang boleh start tanpa modal. Contohnya macam dropship lah kan. Tapi ada juga dropship yang sekarang ni dia minta bayaran. Sebab apa? Sebab bayaran komitmen. Contohnya macam nak join, bayar yuran dropship sebanyak RM30. Even RM30, RM10 still duit yang kita kena keluarkan. Lagi-lagi bila kita nak jadi ejen, kita kena keluarkan sedikit modal. Paling-paling tak pun 300, 500. Jadi bila kita tak berani nak keluarkan modal untuk nak starting perniagaan tu, sampai bila kita takkan start perniagaan tu. Okay, seterusnya, berani boleh diaplikasikan dalam perniagaan dengan cara berani memulakan perniagaan dan juga berani bertanya pendapat, bertanya soalan, berani menyuarakan pendapat, berani menyuarakan sesuatu. Contohnya macam kita jadi ejen kan, kita ambil barang daripada supplier, ataupun kita nak menjual, kita ambil barang daripada supplier. Lepas tu kita order barang kualiti A, tapi yang sampainya adalah kualiti B. Kita tak boleh takut, kita tak boleh berdiam diri. Sebab apa? Sebab kita ni macam orang bawah je, tak boleh. Kita kena cakap yang saya ni order barang kualiti A, tapi yang sampai kualiti B. Jadi macam mana nak check adakah sampai kualiti ni macam sama dengan apa yang saya order, dengan apa yang saya bayar. Jadi kena berani cakap. Jadi berani ni boleh diaplikasikan dengan banyak cara dalam perniagaan, dan salah satunya dan beberapa caranya adalah apa yang saya bentangkan tadi. Okay, seterusnya saya akan membentangkan sifat peribadi Sayyidina Hamzah yang kedua, iaitu sifat pantas bertindak.
Okey, jadi pantas bertindak ni boleh dibuktikan pada Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Okey, dalam peperangan Uhud, pada masa itu umat Islam sedang kelang kabut sebab diserang hendap oleh pihak musuh. Tetapi Sayyidina Hamzah terus maju ke hadapan melawan pihak-pihak musuh. Walaupun pada masa itu umat Islam sedang berada dalam keadaan yang sangat kelang kabut. Jadi Sayyidina Hamzah berfikir dan bertindak pantas untuk tidak terus ke belakang, untuk terus ke hadapan dan membuat strategi. Okey. Jadi sifat pantas bertindak ini boleh diaplikasikan dalam perniagaan. Okey, contoh aplikasi yang pertama adalah pantas bertindak mengikut kesesuaian situasi. Contohnya apabila selaku peniaga, apabila contohlah kedai peniaga tu ada kedai. Lepas tu kedai dia tu telah mengalami kebakaran. Jadi peniaga tu kena pantas bertindak, fikir macam mana. Okay, contohnya macam buat aduan ataupun claim dengan takaful. Kalau ada buat takaful, dia kena pantas bertindak. Tak boleh terus bila dah berlaku je kebakaran, lepas tu terus give up, mengalah. Tak boleh macam tu. So kita kena fikir walau apa pun yang terjadi, sebab dalam perniagaan mesti ada cabaran-cabaran kan. So kita kena fikir, okay, kalau jadi macam ni nak kena buat apa. Macam tu. Contoh yang terkini, yang latest kan, apabila macam sekarang ni kita sedang menghadapi wabak coronavirus. Okay, jadi apabila wabak coronavirus ni berlaku, banyak orang-orang yang tertempias akibat daripada wabak coronavirus tu. Salah satunya adalah peniaga. Okay, macam mana peniaga ni boleh terkesan? Okay, kerana sebab kan ada perintah kawalan pergerakan. Jadi orang dah tak boleh nak keluar sesuka hati, keluar tanpa sebab. Dan kedai-kedai yang tak terlibat dah tak boleh nak beroperasi secara biasa. Contohnya macam kedai baju, kedai runcit tu macam masih lagi boleh beroperasi secara biasa. Tapi kedai-kedai macam kedai jual baju, kedai jual elektronik dah tak boleh nak buka secara biasa. Jadi perniagaan yang tu terjejas. Sedangkan mereka still kena bayar yuran. Mereka still kena bayar duit sewa bulan-bulan. Okay, jadi apa yang perlu dilakukan oleh peniaga-peniaga ni adalah kena pantas bertindak untuk fikir macam mana nak still jadikan perniagaan tu masih lagi berjalan. Jangan disebabkan coronavirus jadi kita berhenti kat situ je. Tak. Okey, contohnya apa yang boleh dilakukan oleh peniaga adalah dengan cara memantapkan lagi strategi marketing melalui online. Sebabkan offline dah tak boleh. So salah satu caranya adalah melalui offline. So dengan cara online ni lah peniaga-peniaga perlu fikirkan macam mana nak promote bisnes mereka untuk terus berjalan, untuk terus ada customer. So kena pantas bertindak mengikut kesesuaian situasi yang berlaku. Okay, seterusnya pantas bertindak ini juga boleh diaplikasikan dalam perniagaan melalui cara pantas bertindak menguruskan pesanan-pesanan customer. Okay, contohnya kita peniaga menjual baju. Okay, apabila kita menjual baju, bila kita dapat order daripada customer, kita kena pantas bertindak untuk kita buat postage, untuk kita buat COD, untuk kita cepat. Contoh kalau baju tu dia pre-order, macam di design ke apa semua. Contoh kalau kita janjikan dalam masa 5 hari siap, so dalam masa 5 hari kita kena siap. Kita kena pantas bertindak. Kita tak boleh nak tangguh-tangguh, kita tak boleh nak delay macam. So kita kena pastikan servis kita tawarkan tu adalah pantas. Jadi peniaga-peniaga sendiri tu kena pantas bertindak. Apa yang diorang patut buat. Itu sahaja. Seterusnya, sifat peribadi Sayyidina Hamzah yang ketiga adalah sifat penyayang. Sifat penyayang ini boleh dibuktikan apabila Sayyidina Hamzah mendengar berita tentang apa yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap anak saudaranya iaitu Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Hamzah terus menuju ke Bukit Safa untuk bertemu dengan Abu Jahal. Walaupun Sayyidina Hamzah dengan Nabi Muhammad berbeza agama, tetapi disebabkan rasa sayangnya terhadap Sayyidina Hamzah terhadap Nabi Muhammad, jadi menyebabkan Sayyidina Hamzah
terus bergegas menuju ke Bukit Safa untuk mendapatkan Abu Jahal. Okay, jadi sifat penyayang ini, sifat penyayang yang ditunjukkan oleh Saidina Hamzah ini boleh kita praktikkan dalam perniagaan. Contoh yang pertama adalah melalui cara kita menyayangi dan juga kita menghargai orang-orang yang telah menyokong dan telah banyak menolong kita sejak daripada kita mula-mula perniagaan sehingga di mana kita berada sekarang. Jadi orang-orang yang di mana pada awal telah support kita tak boleh lupakan. Kita kena terus menghargai mereka. Contohnya macam bagi hadiah, kita belanja, dan kita tak lupakan lah orang-orang tersebut, sebab orang-orang tu lah yang tolong kita masa dulu kita tak ada apa-apa dari kita itu. Okay, seterusnya sifat penyayang ni boleh juga diaplikasikan dalam perniagaan dengan cara kita berterima kasih kepada Allah kerana rezeki-rezeki yang telah diberikan olehnya kepada kita. Tanpa Allah, tanpa pertolongan Allah, mungkin kita tidak akan dapat seperti apa yang kita dapat sekarang. Sebab sejauh mana pun kita usaha, tetapi bila rezeki itu tidak dikatakan oleh Allah untuk kita, maka bukanlah untuk kita. Okay, seterusnya sifat penyayang ini boleh diaplikasikan dalam perniagaan dengan cara kita memahami pekerja kita. Contohnya, apabila pekerja kita berada dalam masalah. Contohnya macam bini dia sakit, isteri dia sakit ke, anak dia sakit ke. Jadi bila dia minta kat kita untuk nak cuti 2 hari ke 3 hari ke, kita patut cuba memahami, okay, kenapa sebab dia nak minta cuti, kenapa dia kerap minta cuti. Bukan semata-mata nak marah sebab selalu minta cuti, bukan semata-mata itu, tapi kita kena cuba pupukkan sifat penyayang. Kita kena ada rasa nak cuba faham macam mana situasi dia. Okay, sebab mungkin situasi yang dia tengah hadapi tu mungkin tak boleh nak elakkan. Jadi kita kena faham apa yang dia sedang hadapi. Jadi contohnya macam kalau anak dia memang sakit, kena selalu pergi appointment dan tak ada orang yang boleh bawa ke anak dia kecuali dia, kita boleh cari pekerja untuk gila-gila shift dengan dia. So macam tak adalah kita marah dia semata-mata sebab dia selalu minta cuti, tapi kita cuba untuk memahami dia. Okay, setakat itu sahaja untuk 3 sifat peribadi Saidina Hamzah, iaitu berani, pantas bertindak dan juga penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Abdul Basit. Hari ini saya akan membentangkan tajuk aplikasi etika dalam perniagaan Islam, yang mana kita pada kali ini akan mengambil contoh daripada tokoh iaitu Usamah bin Zaid. Beliau merupakan panglima kecintaan Rasulullah. Seterusnya, marilah kita terlebih dahulu mengenali tokoh terbabit. Pertamanya, marilah kita kenal namanya. Nama yang diberikan adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau dilahirkan pada tahun ke-7 sebelum hijrah. Bapa beliau adalah Zaid bin Harithah, yang mana merupakan sahabat baginda juga dan merupakan antara tokoh panglima perang yang terkenal di dalam sejarah peperangan Islam. Beliau, bapanya Zaid bin Harithah, telah berkahwin dengan seorang wanita yang bernama Ummu Aiman. Gelaran yang diberikan kepada Usamah bin Zaid adalah Al-Hib wa Ibnil Hib, yang bermaksud kesayangan daripada anak kesayangan. Di sini kita dapat lihat bahawa Usamah bin Zaid ini merupakan salah seorang yang sangat dicintai, yang sangat dikasihi oleh baginda Nabi. Seperti mana terdapat beberapa riwayat yang menyatakan tentang kecintaan Nabi terhadap Usamah. Antaranya adalah disebut di dalam kitab Al-Mustadrak, diriwayatkan oleh Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Usamah adalah orang yang paling aku cintai. Juga terdapat riwayat yang tertulis di dalam kitab Sahihain yang disebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda mengenai Usamah, dan sesungguhnya orang ini, yakni Usamah, termasuk orang-orang yang paling aku cintai.
Juga bukti-bukti lain yang menunjukkan bahawa Usamah merupakan seseorang yang sangat dikasihi oleh Nabi juga terdapat di dalam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menyebut bahawa Rasulullah SAW bersabda mengenai Usamah dan Hasan, yakni cucu baginda Nabi. Apa yang Rasulullah sabdakan adalah, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah mereka berdua." Jadi berdasarkan riwayat yang dibacakan tadi, kita melihat bahawa Usamah merupakan seorang yang sangat dicintai oleh Nabi dan beliau juga dianggap sebagai cucu angkat Nabi. Seterusnya, beliau merupakan seorang panglima perang Islam termuda. Dikatakan beliau telah dilantik menjadi panglima perang ketika usianya belum lagi mencecah 20 tahun dan sesetengah pendapat mengatakan bahawa ketika umurnya 18 tahun, wallahu alam. Dan juga akhirnya Usamah telah pun wafat pada tahun 54 Hijrah, yang mana juga terdapat sebahagian pendapat menyatakan bahawa beliau wafat pada tahun 58 atau 59 Hijrah, dan sesetengah pendapat lain juga menyatakan bahawa beliau wafat setelah kewafatan Uthman bin Affan. Seterusnya kita lihat kepada sifat-sifat yang telah ditonjolkan oleh Usamah bin Zaid. Saya mengenal pasti 3 sifat yang telah ditonjolkan oleh Usamah bin Zaid. Pertamanya adalah berani memikul amanah yang besar. Kedua, komited memperjuangkan Islam. Ketiga, bersemangat juang yang tinggi. Pertamanya kita lihat berani memikul amanah yang besar. Usamah adalah seorang yang sangat berani menerima pelantikan baginda Nabi sebagai panglima perang ketika menentang Romawi biarpun masih di usia yang muda. Kita lihat pada ketika ini, ketika perang untuk menentang Romawi, terdapat juga sahabat-sahabat lain yang dikatakan lebih berpengalaman seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tetapi Rasulullah SAW telah memilih Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Jadi atas pemilihan itu, Usamah tidak menolak pelantikan itu. Jadi Usamah berani untuk mengambil amanah itu walaupun beliau masih di usia yang muda. Kita lihat di sini keberanian beliau memikul amanah yang besar ini untuk memperjuangkan Islam. Keduanya kita lihat beliau adalah seorang yang sangat komited memperjuangkan Islam. Beliau komited dalam menyelesaikan tugasan beliau. Kita dapat lihat sebagai contoh di dalam perang Hunain, ketika mana tentera Islam pada ketika itu telah pun diasap oleh tentera musuh dan menjadikan tentera Islam ketika itu ada yang ketakutan lari, dan akhirnya Rasulullah mengumpulkan kembali, memberikan semangat dan juga merancang strategi. Jadi mereka tidak lari dan mereka terus melawan kembali, dan akhirnya ketika perang Hunain itu tentera Islam berjaya memenangi peperangan terbabit. Dan salah seorang yang berani, yang komited untuk menyelesaikan perkara itu adalah Usamah bin Zaid. Sekalipun Usamah tidak mengundurkan dirinya, malah beliau komited untuk memperjuangkan Islam. Yang ketiga adalah sifat bersemangat juang yang tinggi. Kita lihat di sini adalah Usamah merupakan seorang yang sangat bersemangat untuk memperjuangkan Islam. Kita lihat di mana beliau waktu ketika kecilnya telah bersemangat dan beliau berkeinginan yang tinggi ketika kecil untuk mengikut serta dalam peperangan Uhud ketika itu. Tetapi beliau telah pun ditolak untuk menyertai kerana atas faktor usia. Tetapi semangat itu tidak terus padam ketika itu, di mana Usamah kembali
untuk meminta keizinan kepada Rasulullah untuk menyertai peperangan Khandaq. Dan selepas itu kita lihatlah bahawa Usamah sering mengikut sesi peperangan bersama Nabi dengan menunjukkan bahawa beliau mempunyai semangat juang yang tinggi. Seterusnya, kita lihat kepada aplikasi etika dalam perniagaan Islam. Kita mengambil daripada sifat-sifat yang ditunjukkan oleh tokoh seperti tadi, iaitu Usamah bin Zaid. Kita mengambil sifat berani, sifat komited dan juga bersemangat yang tinggi. Kita kenakan sifat itu dan diaplikasikan kepada perniagaan Islam ketika kini. Dan kita melihat adakah ada tokoh yang mengaplikasikannya ataupun tidak. Kita lihat pertamanya, sifat berani dalam perniagaan. Jadi, apakah yang perlu dilakukan oleh peniaga ataupun usahawan adalah berani ceburi bidang yang baru. Keduanya, mereka berani bertemu pelanggan. Yang ketiganya adalah berani mengembangkan perniagaan. Sebagai contohnya, berani mencuburi bidang yang baru kerana mereka perlu mencuba benda yang baru, sesuatu perkara yang tidak pernah dibuat oleh mereka. Mereka juga perlulah berani untuk mengembangkan perniagaan. Kerana apa? Di sini kita melihat daripada kata-kata seorang jutawan online, iaitu Irfan Khairi, di mana atas pengalaman beliau sendiri menyatakan tentang keberanian. Beliau menyatakan bahawa ada kalanya kita sabotaj diri sendiri apabila berasa tidak boleh berubah. Sebagai manusia, ramai antara kita mempunyai masalah keyakinan diri yang rendah. Di hati kata mahu, tetapi secara fizikalnya tidak berani melakukan walaupun kita dapat lihat kebaikannya. Beliau juga menekankan di sini tentang keberanian untuk melakukan sesuatu, iaitu sebagai seorang peniaga kena berani mencuburi bidang baru, kena berani untuk melakukan promosi, kena berani kerana keberanian atas usaha dia sendiri itu boleh membawakan hasil yang baik kepada seseorang peniaga. Keduanya merupakan sifat komited menguruskan tugasan. Jadi kita terus kepada aplikasi yang telah dilakukan oleh peniaga ataupun pemerhati usahawan di luar sana. Saya mengambil daripada kata-kata daripada Muhammad Ayub bin Abdul Razid. Beliau merupakan seorang penganalisis media di bahagian penerbitan Dasar Negara Jabatan Penerangan Malaysia 2015. Beliau menyatakan bahawa peniaga yang baik biasanya komited mengekalkan keyakinan dan kepercayaan pelanggan terhadap perkhidmatan. Jadi, apakah komited? Perlu kita faham bahawa komited ini adalah memberikan sepenuh komitmen, daya dan usaha dalam sesuatu perniagaan, dalam sesuatu perkara. Jadi perkara ini kita khususkan dalam perniagaan. Jadi komited adalah apabila seorang itu memberikan sepenuh komitmen, memberikan sepenuh usaha. Maknanya apabila seseorang itu melaksanakan satu perusahaan, melaksanakan satu perniagaan, beliau perlulah melakukan dengan penuh usaha. Tidaklah apabila beliau melaksanakan satu perusahaan itu diuruskan secara sambil lewa, banyak cacat celanya, seperti tidak mahu berniaga. Kerana itu tidaklah melambangkan ataupun tidaklah menggambarkan sesuatu perkara yang diajarkan oleh Islam. Juga mengambil daripada kata-kata terbabit, komited juga boleh diterangkan sebagai sesuatu yang cekap melaksanakan tentang persiapan terperinci. Bila kita lihat apabila kata-kata daripada Muhammad Ayub Abdul Razid, beliau menyatakan bahawa komited mengekalkan keyakinan. Jadi sini kita melihat apabila seorang itu komited untuk mengekalkan keyakinan, semestinya mereka perlulah ada sesuatu strategi, mestilah ada perancangan. Kita lihat kembali kepada tokoh kita, iaitu Usamah bin Zaid, di mana ketika perang menentang Romawi, beliau komited untuk memenangkan peperangan itu. Jadi beliau komited. Jadi beliau telah memasang strategi dengan meletakkan risikan kepada pihak musuh untuk mengetahui tentang persiapan dan sebagainya.
Sebagai itu kita lihat committed ini adalah apabila mereka cekap melaksanakan persiapan yang terperinci. Dan yang terakhir adalah merupakan aplikasi etika dalam perniagaan Islam berikutan sifat bersemangat meneruskan perniagaan. Sebagai contoh model yang telah diambil iaitu seorang usahawan muda yang mana petikan daripada artikel My Metro pada 20 November 2018 berjudul Motivasi Kejayaan. Jadi di sini beliau menyatakan bahawa kesungguhan dalam melakukan sesuatu pekerjaan bukan satu-satunya faktor yang mendorong kejayaan seseorang. Ianya di sebaliknya suntikan kata-kata pembakar semangat dan sokongan moral juga mampu menjadi inspirasi menggalakkan langkahnya. Jadi beliau ni seorang yang muda, kita lihat. Apabila seorang yang muda ini tentulah banyak banyak halangan, cabaran yang perlu beliau hadapi. Jadi di sini beliau menyatakan bahawa untuk berjaya juga semangat itu perlu diada. Jadi beliau perlu memerlukan sesuatu yang membakar semangat. Kita lihat di sini semangat untuk meneruskan sesuatu. Apabila seseorang tidak mempunyai semangat, jadi maka sesuatu itu tidaklah dilakukan dengan baik. Mungkin sesuatu itu diambil sambil lewa ataupun sebagainya. Jadi apabila semangat untuk memajukan perniagaan, tanpa semangat kejayaan tidak akan dikecapi. Sebab kerana apa? Bila tidak semangat, mereka tidak berkomitmen, tidaklah menumpukan sepenuh perhatian dan membuatnya sebagai sambil lewa. Dan biarpun liku-liku cabaran yang mendatang, kekal bersemangat. Kerana kunci mereka yang berjaya adalah tidak mengundur dan terus bersemangat dengan mempelajari apakah teknik-teknik baru yang perlu ditonjolkan ataupun perlu diaplikasi. Sekian. Okey, jadi kita dah pun sampai dekat part yang terakhir iaitu kesimpulan. Okey, untuk kesimpulan berdasarkan apa yang telah kami 3 orang bentangkan tentang tokoh kami iaitu Saidina Abu Bakar, Saidina Hamzah dan juga Zaid bin Usamah. Apa yang dapat kami simpulkan adalah pertama, kita perlulah mencontohi peribadi sahabat-sahabat Nabi. Okay, bukan sahaja tokoh yang kami dah bentangkan tadi, tapi juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni dia tunjukkan contoh yang sangat baik yang kita boleh ikuti dan kita boleh praktikkan di zaman sekarang juga. Contoh macam dalam perniagaan kan. Dalam perniagaan contoh peribadi adalah berani, dan kita boleh ambil berani itu untuk kita praktikkan dalam perniagaan. Contohnya macam yang seperti dah bentangkan sebentar tadi, berani dalam memulakan perniagaan, berani dalam mengeluarkan modal dan sebagainya. Okay, seterusnya adalah menjalankan perniagaan dengan cara yang dibenarkan. Okay, seperti kita tahu zaman even zaman daripada dulu sampai sekarang dah berapa banyak dah berapa tahun yang dilalui, tetapi syariat masih lagi sama. Jadi contohnya macam dalam perniagaan kita tidak dibenarkan riba, tak dibenarkan gharar, tipu dan sebagainya. Jadi zaman sekarang pun benda yang sama juga. Okay, walaupun dengan cara riba tu kita boleh dapat untung dengan lebih cepat dan lebih banyak, tapi jika kita ikut contoh apa yang telah digariskan syariat, kita still boleh dapatkan keuntungan dan kita still boleh berjaya dalam perniagaan. Macam sahabat-sahabat Nabi, tokoh-tokoh yang terkenal dan sebagainya, mereka ada beberapa mereka yang melakukan perniagaan tetapi masih lagi ikut cara yang digariskan oleh Islam dan masih lagi ada untung. Jadi kita tak perlu takut rugi, tak perlu takut dapat untung lambat dan sebagainya. Sebab Allah sendiri dah kata ada cara dia sendiri dalam perniagaan. Jadi kita kena ikutlah. Okay, seterusnya mengambil iktibar dari kisah sahabat Nabi. Okay, bila kita baca balik tentang kisah-kisah ataupun sirah-sirah sahabat Nabi, terlalu banyak pengajaran ataupun iktibar daripada kisah mereka itu sendiri. Okay, contohnya macam kisah Saidina Hamzah. Okey, apabila Saidina Hamzah dalam peperangan Uhud, Saidina Hamzah telah menemui ajal, iaitu telah mati syahid. Okey, apabila Saidina Hamzah mati syahid,
seseorang yang bernama Hindun telah membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya akibat terlalu berdendam dengan Saidina Hamzah atas kematian 2 orang saudara yang terdekat Hindun. Jadi sebabkan terlalu dendam terhadap Saidina Hamzah, dia telah membuat perkara tersebut apabila Saidina Hamzah telah menemui ajal dalam peperangan Uhud tersebut. Okey, jadi perkara tu sangat menyedihkan umat Islam dan juga lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sendiri. Okey, apabila benda tu berlaku, Nabi Muhammad telah bersumpah untuk melakukan perkara yang sama ke atas 70 orang kaum musyrikin di masa akan datang. Tapi disebabkan sumpah Rasulullah tu, Allah telah menurunkan satu ayat, iaitu surah An-Nahl ayat 126 yang bermaksud, dan jika kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, jika kamu bersabar, sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi apabila turunnya ayat tersebut, Rasulullah menarik semula sumpah dia. Rasulullah menarik sumpah baginda dengan kafarah. Okey, selepas tu baginda memerintahkan untuk mengumpul semua jasad-jasad orang Islam dan mengebumikannya. Okey, lepas tu Rasulullah bersabda pula. Rasulullah bersabda, aku bersaksi bahawa setiap luka dan darah yang terjadi itu adalah luka dan darah di jalan Allah. Darah itu akan terus berwarna merah sehingga hari mereka dibangkitkan. Darahnya masih lagi berwarna merah tetapi baunya adalah bau haruman kasturi. Okey, apa yang kita boleh dapat, kita boleh ambil iktibar daripada kisah ni adalah disebabkan Rasulullah pada saat itu terlalu sedih dan marah dengan perbuatan Hindun terhadap Saidina Hamzah. Jadi Rasulullah bersumpah untuk melakukan perkara yang sama. Tetapi bila turunnya ayat itu, barulah Rasulullah tersedar yang adalah lebih baik untuk dia bersabar daripada membalas kejahatan dengan kejahatan. Okey, so jadi bukan itu sahaja, banyak lagi kisah-kisah daripada sahabat Nabi ataupun kisah Nabi sendiri yang kita boleh jadikan iktibar ataupun kita boleh ambil contoh. Okey, contoh macam kisah tadi adalah kita kenalah bersabar walaupun orang buat jahat dengan kita. Contoh macam dalam perniagaan kan, orang tipu kita ke, orang aniaya kita ke. Jadi kita, apa yang kita boleh lakukan adalah tidak membalas kejahatan tersebut, bersabar dan juga kita lebih berhati-hati selepas itu. Okey, jadi itulah contoh kalau untuk kita ambil iktibar daripada kisah sahabat Nabi. Dan yang terakhir adalah yang boleh dapat kami simpulkan adalah sentiasa belajar sesuatu yang baru. Okey, dalam apa-apa pun, dalam dunia perniagaan ke, dalam apa-apa pun yang kita lakukan, kita mestilah melakukannya dengan ilmu. Okey, even dalam perniagaan sekalipun, kita kenalah buat dengan ilmu supaya kita tidak melakukannya dengan cara yang salah ataupun cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Okey, jadi contoh dalam perniagaan, bila kita belajar untuk memulakan perniagaan, contohnya macam kita ambil dulu ilmu tentang pemasaran, ilmu tentang pengeluaran dan sebagainya. Okey, bila kita dah buat benda tu, kita kenalah belajar lagi, keep on belajar lagi, sebab ilmu Allah ni sangat luas. Okey, bila kita dah buat sesuatu, kita akan ada lagi benda lain yang kita tak tahu. Jadi kita sentiasa belajar daripada kisah-kisah zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Okey, terlalu banyak medium untuk kita nak dapatkan ilmu. Okey, contohnya macam internet, Google, semua tu banyak sangat ilmu yang kita boleh dapat. Jadi kita kenalah gunakannya sebaik-baiknya untuk kita gunakan untuk sesuatu perkara yang baik. Okey, contohnya macam bila ada masa terluang, kita pergi belajar tentang perniagaan, tentang cara ilmu pemasaran dan sebagainya. Okey, itu sahaja. Sekian sahaja pembentangan kami daripada Syafiq Basit, Iliana Amalin dan juga Aisyah Afiqah. Sekian, terima kasih.